Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak pelajar sekalian? Ustazah harapkan semua dalam keadaan baik dan diberi keafiatan. Baiklah, untuk hari ini Ustazah akan mengajar mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 6 di bawah bidang ibadah, tajuk Puasa di Bulan Ramadan. Murid-murid boleh merujuk kepada buku teks Pendidikan Islam tahun 6 pada muka surat 115 sehingga 119. Baiklah, sebelum itu saya ingin menyatakan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, murid dapat menyatakan maksud dan hukum puasa. Yang kedua, murid dapat menyatakan dalil berkaitan puasa. Seterusnya, murid dapat menjelaskan tentang syarat-syarat wajib dan sah puasa, rukun puasa, sunat puasa dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dan yang terakhir ialah hikmah berkaitan puasa. Murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, tidak lama lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Jadi, marilah kita pelajari dan menambah ilmu berkaitan puasa agar puasa kita diterima Allah dan dikurniakan ganjaran pahala. Agak-agak apa yang dimaksudkan dengan puasa ya? Puasa ialah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari beserta dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Hukum puasa adalah wajib ya murid-murid sekalian bagi mereka yang telah cukup syarat-syaratnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Maksudnya, wahai orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Berikut ialah syarat-syarat wajib puasa. Pertama, Islam. Kedua, baligh. Ketiga, berakal. Dan yang keempat, mampu berpuasa. Murid-murid, sekiranya seseorang itu telah cukup syarat-syarat tersebut, wajib ke atasnya berpuasa dan berdosa jika meninggalkan, melainkan sebab-sebab tertentu. Murid-murid, syarat sah puasa pula ada 4. Yang pertama, Islam. Kedua, mumayyiz. Ketiga, berakal. Dan yang keempat, suci daripada haid, nifas dan wiladah. Ingat ya murid-murid, sekiranya seseorang itu telah memenuhi syarat-syarat sah puasa, walaupun ia seorang budak yang belum baligh, maka dikira dan sah puasanya. Seterusnya, saya akan senaraikan rukun-rukun puasa. Rukun puasa ada 2. Yang pertama, niat. Sebelum tu, mari kita dengarkan niat puasa bersama-sama. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Niat mestilah dilakukan pada malam hari sehingga sebelum terbitnya fajar. Yang kedua,
ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Apa itu rongga? Rongga seperti mulut, hidung, telinga dan sebagainya. Anak-anak murid yang Ustazah kasihi sekalian, mari kita lihat pula sunat-sunat puasa. Sunat-sunat puasa ada 5. Yang pertama, bersahur. Yang kedua, mentakhirkan sahur. Mentakhirkan sahur ni bermaksud melewatkan sahur. Bukanlah maksud lewat itu sehingga habisnya waktu bersahur. Yang seterusnya, menyegerakan berbuka puasa. Keempat, disunatkan berbuka puasa dengan kurma dan rutab. Dan yang terakhir, berdoa sebelum berbuka puasa. Banyak lagi amalan-amalan sunat yang boleh dilakukan semasa Ramadan. Antara lainnya seperti bersedekah, membaca Al-Quran, solat sunat tarawih, iktikaf, yang mana apabila amalan-amalan sunat ini dilakukan, akan diganjari dengan pahala yang berlipat kali ganda. Baiklah, seterusnya mari kita lihat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama, melakukan jima' di siang hari. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Seterusnya, makan dan minum dengan sengaja. Seterusnya, haid, nifas dan wiladah. Nifas dan wiladah ialah bagi wanita yang melahirkan anak. Yang kelima, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Seterusnya, memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka. Murtad, dan yang terakhir, gila, mabuk atau pengsan sepanjang hari. Murid-murid yang Ustazah kasihi sekalian, mari kita lihat bahagian terakhir iaitu hikmah puasa. Hikmah puasa terbahagi kepada 2, dari segi rohani dan jasmani. Hikmah dari segi rohani, yang pertama dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Seterusnya dapat memupuk sifat mahmudah seperti sabar, jujur, ikhlas dan bertimbang rasa. Selain itu dapat mencegah pelbagai penyakit dan merasai penderitaan orang lain yang tiada makanan. Manakala hikmah dari segi jasmani, yang pertama dapat mendisiplinkan diri seperti mematuhi adab ketika menjalani ibadah puasa. Seterusnya, kita dapat mengawal hawa nafsu dan merehatkan organ dalaman dan sistem pencernaan, dan akan berlaku penyah-toksidaan yang akan melapangkan sumbatan di dinding saluran makanan, pernafasan dan secara tak langsung dapat membekal. Semoga bermanfaat perkongsian saya pada hari ini. Sebagai rumusan, puasa bukan sahaja menahan lapar dan dahaga, tetapi puasa yang dilakukan secara ikhlas dan sempurna dapat meningkatkan ketakwaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.